Assalamualaikum semua, salam sejahtera, kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey, so untuk video kali ini cikgu akan berkongsi pula daripada fizik tingkatan 4. Okey, di bawah subtopik gerakan linear, okey, pita detik dan juga jangka masa detik. Okey, mari kita lihat apa yang kamu perlu tahu pada pita detik dan jangka masa detik. Okey. Jadi untuk pita detik ni, okey, eksperimen yang kamu kena buat adalah eksperimen berdasarkan rajah dalam. Yang ni lah kamu lihat ada satu troli. Okey, troli ni kita akan ikat belakang troli ni ada pita detik. Okay, kalau kamu lihat kat sini, yang pita detik ni adalah dia macam sehelai kertas yang panjang. Okey, kemudian kita ikatkan pada hujung troli. Okay, kemudian troli tu akan menuruni satu landasan. Okey, jadi bila troli tu turun, troli tu turun dekat landasan, troli tu akan menarik sekali pita detik. Kemudian pita detik tu akan lalu pada satu alat yang dinamakan jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni yang inilah yang gambar rajah yang bawah ni. Okey, jangka masa detik ni akan ada satu pelit yang bergetar. Okey, pelit ni akan bergetar disebabkan jangka masa detik ni akan disambung kepada bekalan arus ulang alik. Kat sini bekalan arus ulang alik. Okay, ini kamu ada belajar dalam sains lah. Okey, bekalan arus ulang alik. Okey, jadi bekalan arus ulang alik ni akan menyebabkan pelit ni akan bergetar. Okey, bergetar, jadi pelit ni akan terkena pada kertas karbon. Okey, getaran tu akan kena pada pita detik. Okey, maksudnya dekat pelit yang bergetar ni dia macam ada satu komponen yang sedikit tajam. Okey, so dia akan kena pada kertas karbon dan akan meninggalkan kesan pada pita detik. Okey, jadi dekat pita detik tu asalnya kertas putih kosong. So bila ada pelit yang bergetar kena pada kertas karbon dan dekat pita detik tu akan ada corak-corak titik warna kelabu. Okey, warna kelabu gelap lah. Okey. Jadi bila troli ni bergerak, troli ni akan menarik pita detik. Jadi maksudnya apa yang berlaku pada troli tu kita dapat lihat pada corak pita detik tu. Okey, contohnya macam halaju troli, pecutan troli, semuanya akan dicatatkan pada pita detik. Okey, boleh faham Okay, sebab itulah kat sini kalau kamu lihat landasan yang kita gunakan biasanya kita letak dalam ketinggian 20 cm. Sebab kita nak pastikan troli ni turun dengan sendiri. Okay, troli ni turun dengan suatu pecutan. Okay, pecutan yang rendah lah, tak ada terlalu tinggi, tak ada terlalu kecil sangat. Okay, jadi yang terbaik adalah 20 cm tinggi daripada meja makmal sehinggalah hujung landasan yang atas ni. Okay, boleh Okay, jadi kat sini kamu kena ingatlah arus ulang alik tu supaya pelit tu akan bergetar. Kalau kita pakai arus terus, pelit ni tak bergetar. Okay, jadi arus ulang alik yang menyebabkan pelit ni bergetar. Okay. So bila kata arus ulang alik, okay, jadi frekuensi yang kita akan pakai adalah 50 Hz. Okay, maksudnya frekuensi arus ulang alik ni adalah 50 Hz. Okay, maksud kepada 50 Hz ni adalah okay, dalam masa 1 saat, okay, kita ada 50 getaran. Okay, maksudnya dalam masa 1 saat, okay, pelit bergetar ni sebanyak 50 getaran. Okay, jadi bila 50 getaran, kita akan dapat 50 detik. Okay, 50 getaran sama dengan 50 detik. Okay, itu adalah untuk 1 saat. Okay, jadi kalau untuk 1 detik, okay, untuk 1 detik kita akan dapat 1/50 saat. Okay, ataupun kita akan dapat 0.02 saat bersamaan dengan 1 detik. Okay, so nilai inilah yang kita akan gunakan untuk pengiraan masa pergerakan troli. Okay, untuk kira halaju, untuk kira pecutan, di mana 1 detik tu adalah 0.02 saat. Okay. So, kamu kena tahulah nilai 0.02 saat ni datang daripada frekuensi jangka masa detik iaitu 50 Hz. 50 Hz kamu akan belajar nanti dalam bab gelombang. Okay? Gelombang kamu akan lebih belajarlah frekuensi tu apa. Tapi untuk setakat ni 50 Hz ni bermaksud 1 saat 50 getaran ataupun 50 detik. Okay? 50 detik pelit tu 50 kali pelit tu bergetar. Okay, jadi 1/50 dapat 0.02. Okay. Okay, sekarang kita nak lihat macam mana kita nak kenal pasti 1 detik tu. Okay, jadi untuk kita lihat 1 detik tu, okay,
inilah. Okey, so katakanlah ini pita detik. Okey, ini pita detik yang bergerak pada hujung troli. Okey, so dalam ni, okey, yang cikgu lukis ni kita boleh panggil sebagai titik, dots, titik. Okey, so katakanlah troli tu anak panah dia, anak panah pada pita detik tu ke kanan. Okey, ini maksudnya adalah troli ni bergerak ke kanan. Okey, troli ni bergerak ke kanan macam gambar rajah ni lah. Troli ni kita letak dekat atas landasan belah kiri, and then dia akan turun ke hujung landasan belah kanan. Okey, jadi bila kita kaji pita detik yang melekat pada troli tu, so anak panah dia macam ni lah, ke kanan. Okey, jadi kita boleh tulis arah gerakan troli. Okey, so bila arah gerakan troli ke kanan, maksudnya titik yang titik yang belah kanan ni adalah titik yang pertama. Okey, ini yang pertama, ini yang akhir. Okey, sebab troli tu bergerak ke kanan, jadi titik yang belah kanan ni adalah titik pertama yang diketuk oleh plate yang bergetar tu. Okey, titik yang belah kiri ni adalah titik yang terakhir, okey, daripada plate bergetar tu. Okey, boleh. So jadi kalau kita lihat dekat sini, ada berapa titik pada keratan pita detik ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita boleh tulis dekat sini ada 6. Ada 6. So dekat sini ada 6 titik. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 titik ni bersamaan dengan 5 detik. Okey, 6 titik ni bermaksud 5 detik. Maksudnya 1 detik tu dikira daripada inilah titik pertama sehingga titik kedua, baru 1 detik. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jadi kat sini daripada titik pertama, kedua, 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 detik. Okey, faham jadi 6 titik bersamaan dengan 5 detik. Jadi kalau nak senang kamu kira detik tu, kamu kira dia bilangan titik berapa tolak 1. Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 detik. Ada 6 titik bermaksud ada 5 detik. 6 tolak 1 dapat 5. Okey, boleh 5 detik. Jadi untuk keratan pita detik dekat atas ni, okey, tempoh masa dia adalah 5 darab dengan 0.02 saat. Jadi kamu dapat 0.1 saat. Jadi maksudnya tempoh masa diambil daripada titik pertama hingga titik yang ke-6 ni adalah 0.1 saat. Sebab titik pertama, kedua 0.02, 2 ketiga 0.02 dan seterusnya. Okey, boleh faham jadi kat sini kamu kena ingat istilah ni. Jadi bila kamu nak kira jumlah masa pergerakan suatu troli tu, kamu kena kira detik. Okey, detik titik ni boleh, cuma titik ni kena tolak 1 lah. Okey, jadi kamu kena ambil 5 detik darab dengan 0.02 saat ni adalah masa untuk 1 detik. Okey, boleh faham masa untuk 1 detik. Okey, ataupun macam inilah kamu boleh kira. Ini kan, so daripada titik pertama, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 detik. Okey, maksudnya detik tu adalah tempoh masa daripada 1 detik. 1 detik tu adalah tempoh masa daripada 1 titik ke 1 titik yang seterusnya. Titik pertama, kedua 1 detik. Titik kedua, ketiga pun 1 detik. Jadi kita tambahlah ada 5 detik. Okay, boleh faham kat sini? Okay, 5 detik. Okay, kemudian darab dengan 0.02 saat untuk 1 detik. Okay, itu untuk nak memahami istilah yang ada pada pita detik. Okay, sekarang kita nak lihat pula corak pita detik. Okay, corak pita detik. Okay, jadi bila corak pita detik seperti ini macam kamu lihat dekat rajah ni. Okay, so untuk yang A ni, pita detik yang A ni, okay, kalau kita lihat anak panah dia ke kanan, maksudnya troli tu bergerak ke kanan. So ini yang pertama. Okay, ini yang last lah. Okay, ini yang last. Okay, macam biasalah, that's why kena lihat dulu
anak panah pada pita detik tu. Maksudnya kita nak tahu arah gerakan troli tu ke mana, ke kanan ke kiri ke. Okey, jadi untuk yang ni, untuk yang A ni kita dapati jarak setiap titik ni pada pita detik ni, jarak setiap titik ni adalah seragam ataupun sama. Kalau kita lihat dengan mata kasar, dia punya jarak dia sama je untuk setiap titik. Jadi kita boleh simpulkan bahawa jenis gerakan pada corak pita detik ni adalah hal laju seragam. Ataupun hal laju mala. Sebab apa? Sebab jarak setiap titik ni sama. Troli tu bergerak dengan hal laju seragam. Jadi bila hal laju seragam, dia sama maksud dengan tiada pecutan. Tiada pecutan. Maksudnya dia tak ada acceleration. Hal laju dia sama je. Sebab itulah jarak setiap titik ni seragam. Boleh faham kalau kita lihat yang B. Yang B ni bergerak ke kanan juga. Jarak setiap titik dia pun sama. Jarak setiap titik dia sama. Jadi kita boleh katakan B ni pun hal laju seragam juga. Hal laju seragam. Jadi bila hal laju seragam, maksud dia samalah dengan tiada pecutan. Ataupun acceleration dia 0. Acceleration dia kosong. Pecutan dia sifar. Tapi apa beza A dengan B? Apa beza corak A dengan B? Walaupun dua-dua ni jawapan yang sama. Bezanya adalah A ni troli bergerak pada hal laju seragam yang lebih rendah. Manakala B ni troli bergerak pada hal laju yang lebih tinggi. Sebab jarak setiap titik dia adalah lebih jauh berbanding corak A. Boleh faham Jadi A ni hal laju dia seragam, B pun hal laju dia seragam. Tetapi yang A ni kita boleh tulis dia hal laju dia rendah. Kalau yang B kita boleh tulis hal laju dia tinggi. Faham Dua-dua ni, A dengan B ni hal laju dia seragam. Tetapi troli A ni, pita detik A, troli dia bergerak lagi perlahan berbanding troli B. Jadi kena lihat kat situ lah. Dia punya ada persamaan, ada perbezaan dia. Untuk A dengan B. Kalau kita lihat untuk C. Untuk C ni, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalur pita detik yang kita lekatkan pada satu graf. Paksi Y dengan paksi X. So, bila jadi kes macam ni, maksudnya pita detik tu terlalu panjang. So, bila pita detik terlalu panjang, kita boleh keratkan pita detik tu mengikut dia punya detik yang tertentu. Kalau kita lihat dekat corak ni, ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya ada apa? Ada 5 detik lah kat sini. Daripada bawah ni 1, 2, 3, 4, 5. Tu ada 5 detik. Keratan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ni, 5 keratan pita detik ni mempunyai 5 detik. And then kita dapati setiap keratan 5 detik tu adalah sama panjang. Jadi bila kita dapati corak setiap keratan tu sama panjang, jadi kita boleh katakan yang ni pun bergerak pada hal laju seragam juga. Bila hal laju seragam, dia punya acceleration dia sama dengan kosong. Pecutan dia sifar. Jadi kat sini kamu kena ingatlah selalu, bila hal laju seragam, pecutan sifar. Tiada pecutan. Jadi apa beza A, B dengan C? A dengan B ni bila pita detik tu pendek sahaja. Untuk yang C ni bila pita detik tu terlalu panjang. Jadi kita bahagikan pada 5 detik, 5 detik, 5 detik. Ataupun kita boleh bahagi kepada 10 detik, 1 keratan, 10 detik, 1 keratan. So bergantunglah pada berapa panjang pita detik kita tu. Biasanya kita buat 5 detik ataupun 10 detik. Boleh So itu corak A, B, C. Kita lihat corak yang bawah ni pula. Yang bawah ni kalau kita lihat akhir dan mula. Mula belah kanan, akhir belah kiri. Ini maksudnya troli ni bergerak ke kanan jugalah. Jadi kita tahu titik belah kanan ni adalah titik mula, yang belah kiri titik akhir. Jadi kita lihat corak dia, jarak setiap titik tu makin jauh. Jarak setiap titik makin jauh. Dekat mula ni jarak dia dekat, semakin dia jauh. Jauh dan akhir sekali jarak dia jauh. So, bila jarak dia makin jauh, kita boleh katakan troli tu bergerak dengan hal laju
halaju bertambah. Okey, halaju bertambah ataupun increasing velocity. Jadi bila halaju bertambah, dia juga akan mengalami pecutan. Okey, pecutan seragam. Okey, maksudnya troli tu mengalami suatu pecutan sebab jarak setiap titik dia makin bertambah, makin jauh. Okey, boleh faham Jadi halaju bertambah ataupun pecutan seragam. Okey, kemudian kalau yang B ni pula, kalau pita detik tu terlalu panjang, samalah kita akan buat beberapa keratan. Biasanya kita akan bagi untuk 10 detik. Kalau kita kira kat sini ada berapa Okey, kita kira yang hujung ni lah. 1 Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 titik kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bila 10 titik maksudnya ada 9 detik. Okey, semula setiap keratan ni ada 9 detik. Okey. Jadi kenapa keratan pertama ni yang mula ni pendek? Sebab dia halaju dia rendah. Okey. Jadi yang dekat mula ni halaju dia rendah, dekat akhir ni halaju dia tinggi. Jadi kalau kita lihat keratan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dia punya panjang keratan tu makin bertambah. Jadi pergerakan troli tu pun halaju bertambah lah. Okey, halaju bertambah ataupun halaju meningkat. Okey, jadi bila halaju bertambah sama maksud dengan pecutan seragam. Okey, boleh faham So bila ada halaju maksudnya bila pertambahan halaju, pecutan pun ada nilai lah. Bila halaju seragam barulah pecutan sifar. Okey, boleh beza yang ni. Beza dengan atas ni lah. Yang C ni bila halaju dia sama sahaja, so panjang setiap keratan pita detik tu akan jadi seragam. Okey, so yang B ni halaju bertambah. Okey, kita lihat yang terakhir. Okey, yang terakhir ni. Okey, so pada permulaan pergerakan troli tu jarak setiap titik dia jauh, kemudian makin lama jarak setiap titik dia makin dekat. Dan itu menunjukkan bahawa masa mula-mula ni troli tu bergerak laju, semakin lama troli tu semakin perlahan. Sebab tu pada bahagian akhir ni, detik yang terakhir ni, jarak setiap jarak dua titik tu adalah dekat. Okey, jadi maksudnya dekat bahagian mula ni troli ni laju, dekat akhir ni troli ni perlahan. Jadi bila satu objek bergerak daripada laju ke perlahan, kita boleh katakan apa? Halaju berkurang. Okey, halaju berkurang. Bila halaju berkurang, istilah lain dia kita boleh tulis nyah pecutan. Okey, nyah pecutan ataupun nilai pecutan dia kita akan dapat nilai negatif. Okey, A dia kita akan dapat nilai negatif. So bila negatif tu maksudnya nyah pecutan lah. Okey, pergerakan troli objek tu jadi semakin perlahan. Okey, boleh Okey, sama juga yang B ni. Okey, pada permulaan pita detik tu panjang, semakin lama jarak panjang pita detik tu makin berkurang. Itu menunjukkan apa? Halaju dia berkurang jugalah. Okey, so yang ni halaju berkurang juga. Okey, halaju berkurang samalah dengan nyah pecutan. Okey, boleh. Okey, so dekat sini kita boleh lihat bahawa kesimpulan dia untuk tajuk pita detik ni adalah kamu kena kenal corak pita detik tu, and then kena tahu dia punya apa yang dimaksudkan dengan satu detik. Okey, kena kenal pasti. Okey, jadi untuk setiap kajian pita detik ni, okey, frekuensi yang biasa kita akan pakai adalah 50 Hz, di mana frekuensi ni tak akan berubah. Okey, jadi untuk setiap detik dalam pita detik tu, iaitu tempoh masa dia pun tak berubah, 0.02 sahaja, 0.02 saat sahaja. Jadi yang berubah adalah jarak setiap titik tu. Okey, jarak setiap titik tu berubah. Ada yang dekat, ada yang jauh, tapi tempoh masa untuk setiap detik tu adalah malar, 0.02 saat untuk satu detik. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk video tentang pita detik dan jangka masa detik. Okey, terima kasih sebab tonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe channel cikgu. Okey, supaya cikgu lagi semangatlah nak buat video untuk fizik ni. Okey, jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.